Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi malam 24 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM60 juta untuk pelaksanaan program bantuan baja kepada pekebun kecil kelapa sawit dan lada di seluruh negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ungambas berkata, program tersebut dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 58,000 pekebun. Bercakap semasa majlis pelancaran program tersebut di Kuching pada Selasa, beliau menambah inisiatif kerajaan itu akan dilaksanakan secara berfasa dan bermula pada Oktober ini. Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah itu juga menjelaskan setiap peserta akan menerima bantuan sebanyak 12 beg baja. Pada majlis tersebut, Dato' Ahmad Douglas juga turut menyampaikan cek sebanyak RM8 juta kepada Yayasan Kebudayaan Sarawak DCF bagi tujuan pembinaan bangunan pejabat DCF dan Dewan Perdagangan dan Industri Dayak DCCI. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM50.38 juta untuk memantapkan keberkesanan Pelan Tindakan One Stop Community OSC bagi menangani isu dadah dan substan MIDS di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, peruntukan yang diluluskan itu bagi mendapatkan peralatan dan instrumental taktikal berasaskan teknologi Artificial Intelligence AI. Jelasnya, ia seperti mesin pengimbas bahan narkotik untuk diletakkan di pusat-pusat kargo lapangan terbang utama di Sarawak, alat pengesan dadah dan alat pengesan penyalahgunaan dadah. Hasil kolaborasi secara bersepadu di kalangan ahli penguatkuasaan dan bukan penguatkuasaan dalam OSC MIDS Negeri Sarawak, kita sudah mula melihat impak yang lebih positif dalam menangani isu-isu bagi membantras penyalahgunaan dadah dan substans. So sepanjang bulan Julai 2021. Satu lagi perkara yang kita sedang usahakan sekarang ini dan kita laksanakan ialah rantaian dalam MIDS juga memberi penekanan kepada tindakan pencegahan, ya, prevention, melalui program-program kesedaran, advokasi dan saringan yang berbentuk evidence based di institusi pendidikan, ya, di tempat kerja, dalam komuniti dan keluarga. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu bagi tempoh Julai 2021, sebanyak 3% iaitu sebanyak 6 orang ditangkap oleh Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak yang mempunyai kaitan dengan isu dadah dan substan. Sementara itu, beliau menyeru supaya komuniti di Sarawak agar terus berganding bahu serta bekerjasama membantras aktiviti penyalahgunaan dadah dan substan di Sarawak. Berikut pula mengenai permohonan program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H bagi warga asing seperti yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan baru-baru ini. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program SMM2H itu bertujuan menarik minat para pemohon menikmati hospitality di Sarawak. Well, as far as the Sarawak side is concerned, our Sarawak MM2H program will not be affected. I repeat it again, will not be affected by the recent announcement as well as new requirement and regulation of the MM2H program by the federal government, which is effective from October 2021. Our Sarawak MM2H program always aim to welcome participants to enjoy hospitality and the warmness of Sarawak. Mengulas lanjut mengenai program tersebut, Datuk Abdul Karim menambah antara kriteria SMM2H adalah seperti pemohon mesti memiliki deposit tetap sebanyak RM150,000 untuk individu manakala RM300,000 bagi pasangan. Jelasnya lagi, syarat untuk melabur dalam hartanah khususnya untuk tujuan kediaman dengan jumlah sekurang-kurangnya RM600,000 bagi pemohon yang berumur antara 40 hingga 50 tahun. Manakala bagi pemohon yang berumur 30 tahun ke atas boleh dipertimbangkan sekiranya mereka menemani anak yang belajar di Sarawak atau mendapatkan rawatan perubatan jangka panjang di sini.
Bagi pemohon yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut, boleh melawat ke laman web seperti yang tertera. Manakala di Serike, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talef Saleh telah menghulurkan bantuan bakalu makanan kepada 9 keluarga yang sedang menjalankan perintah kuarantin Kediri. Beliau yang juga Adun Kuala Rajang menyampaikan bantuan tersebut menerusi pusat khidmat beliau pada Isnin. Dalam pada itu, beliau berharap bantuan itu dapat meringankan beban keluarga penerima sepanjang tempoh pelaksanaan kuarantin. Datuk Len turut menggesa mereka untuk mematuhi arahan yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Limbang pula, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM4 juta menerusi Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda bagi membina baharu dan menaik taraf beberapa kemudahan sosial dan rekreasi di bawah kendalian Majlis Daerah Limbang MDL. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, sebanyak 5 projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA telah mula dilaksanakan pada Mac lepas dan dijangka siap Mac tahun depan. Yang pertama adalah membina baru apa yang kita panggil dataran Bandar Limbang. Projek kedua adalah menaik taraf kemudahan di Taman Tasik Bukit Mas ini, terutamanya bagi kemudahan untuk laluan pejalan kaki di sekeliling Taman Tasik ini. Projek yang ketiga adalah naik taraf 3 bulatan di kawasan kita lah. Bulatan di Jalan Bongsiol, kemudian bulatan di berhampiran dengan Taman Tasik, Taman Bukit Batu Biar, dan satu lagi bulatan di Kampung Nauran. Dan projek yang keempat adalah membina satu pejalan kaki berbumbung lah di lot 777. Lot 777 untuk melengkapkan pejalan kaki berbumbung di sekitar Bandar Limbang. Dan yang terakhir adalah di kawasan Bukit Hitam, yang mana di situ akan menempatkan rekreasi nature pada masa akan datanglah. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek NRDA di Limbang pada Isnin. Antara 5 projek NRDA yang dilaksanakan di daerah Limbang adalah seperti berikut. Adun Bukit Kota itu turut memberitahu pihaknya telah mencadangkan kepada Kerajaan Sarawak untuk membina satu menara tinjau di Taman Bukit Mas Limbang. Katanya projek itu akan menjadikan Limbang salah satu tarikan pelancongan dari dalam dan luar negara. Sementara itu, prihatin terhadap keluarga yang dikenakan arahan kuarantin Kediri, Adun Lingga Simoy Peri menyantuni 2 keluarga di Kampung Tengah Lingga dan Kampung Hulu Lemana dengan menyerahkan sumbangan bakul makanan pada Isnin. Sumbangan bakul makanan tersebut telah diserahkan kepada ketua kampung masing-masing. Bercakap ringkas dalam program itu, Adun Lingga berharap sumbangan berkenaan dapat meringankan beban mereka disebabkan tidak dapat keluar untuk melakukan aktiviti harian mereka. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.